Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Sidang penonton sekalian, bersyukur kita kehadrat Allah SWT kerana dengan izin serta limpah kurnianya dapat kita bertemu lagi dalam siaran hari ini. Bersama saya Nabila Syafiah pada pagi yang berbahagia ini. Penonton yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, kita sedia maklum, isu penderaan kanak-kanak semakin menjadi-jadi dan lebih membimbangkan. Statistik penderaan kanak-kanak semakin meningkat saban tahun. Justeru, masalah ini perlu dilihat dalam skop yang lebih besar jika ianya ingin diselesaikan. Sesuai dengan tajuk forum kita pada kali ini, iaitu penderaan mental kanak-kanak. Apa dosa mereka yang tidak bersalah? Sebelum mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, terlebih dahulu mari kita berkenalan dengan 4 orang ahli panel kita pada hari ini. Baiklah. Ahli panel pertama kita pada hari ini, beliau merupakan seorang guru dari unit bimbingan kaunseling kanak-kanak dan remaja. Kita menjemput Puan Ain Syazwani. Apa khabar Puan? Alhamdulillah, baik. Bagaimana pula dengan saudari pengerusi? Alhamdulillah, sihat. Seterusnya, panel kedua kita merupakan seorang doktor dari Hospital Pakar di Kuala Lumpur, iaitu Dr. Muhammad Amar. Wah, handsome bergaya hari ini, Doktor. Apa kurangnya saudari pengerusi cantik bergaya juga hari ini? Terima kasih, Doktor. Seterusnya, panel ketiga kita, beliau merupakan seorang ibu yang mempunyai 8 orang anak, iaitu Puan Nur Hakimah, lagi ayu berbaju kurung. Apa khabar, Puan? Khabar baik, terima kasih saudari pengerusi. Tidak lupa juga panel cilik kita, iaitu Saudari Isma Husna. Dah sarapan, Saudari? Alhamdulillah sudah makan nasi lemak bersama teh tarik sebelah hari ke sini. Saudari pengerusi macam mana, dah makan ke? Alhamdulillah, sudah. Kita teruskan dengan forum kita pada hari ini tentang penderaan mental terhadap kanak-kanak. Penderaan kanak-kanak adalah masalah perubatan dan sosial di seluruh dunia. Penderaan kanak-kanak berlaku dalam pelbagai bentuk. Bentuk penderaan yang paling lazim dilaporkan kepada profesion perubatan adalah penderaan fizikal dan seksual. Penderaan kanak-kanak secara emosi kurang mendapat perhatian, walaupun penderaan jenis ini didapati kerap berlaku di kalangan kanak-kanak, sama ada secara berasingan atau bersama-sama dengan jenis penderaan lain. Penderaan emosi kerap terjadi dengan tidak ketara, tetapi kesannya terhadap perkembangan fizikal dan mental di kalangan kanak-kanak sangat jelas sehingga memerlukan rawatan perubatan. Penderaan emosi tidak dikenal pasti dengan baik kerana tiada definisi menyeluruh yang boleh diterima pakai di peringkat antarabangsa. Ini menyebabkan kesukaran bagi seseorang untuk bersetuju tentang maksud penderaan emosi. Seterusnya, mari kita dengar faktor-faktor terjadinya penderaan mental daripada panel pertama kita, iaitu Puan Ain Syazwani. Silakan Puan. Terima kasih saudari pengerusi. Berbalik kepada faktor penderaan ini, sejarah silam ibu bapa yang pernah menjadi mangsa penderaan semasa kecil juga menjadi satu faktor berlakunya penderaan kanak-kanak. Keadaan ini berlaku kerana ibu bapa beranggapan bahawa anak-anak patut mengalami kesakitan dan penderitaan seperti yang pernah dialami oleh mereka. Selain itu, pegangan agama yang rapuh. Tidak ramai dalam kalangan ibu bapa yang mengamalkan ajaran agama mereka. Jika pegangan agama mereka kuat, tidak mungkin ibu bapa sanggup untuk mendera darah daging sendiri. Ibu bapa perlu tahu bahawa perbuatan melepaskan geram kepada anak-anak merupakan kaedah pengasuhan yang tidak tepat. Tekanan dan gangguan emosi juga mengakibatkan kes penderaan kanak-kanak. Ibu bapa menghadapi masalah di tempat kerja dan mungkin semasa perjalanan pulang ke rumah. Anak-anak yang inginkan perhatian dan kasih sayang akan membuatkan emosi ibu bapa semakin terganggu. Akhir sekali ialah kedudukan ekonomi keluarga yang tidak kukuh. Apabila ibu bapa dihimpit masalah kewangan untuk membesarkan anak-anak, mereka terpaksa berhutang untuk memastikan kelangsungan hidup keluarga. Hal ini menyebabkan mereka gagal mengawal perasaan dan melepaskan tekanan dengan bertindak mendera anak-anak. Itu saja yang saya dapat huraikan mengenai faktor penderaan mental ini berlaku. Terima kasih Puan Ain atas huraian faktor-faktor terjadinya penderaan mental terhadap kanak-kanak. Kita dapati banyak faktor-faktor yang menyebabkan penderaan mental ini terjadi. Seterusnya, kita minta panel kedua kita, iaitu Dr. Muhammad Amar, untuk terangkan sedikit kesan-kesan yang mungkin akan berlaku sekiranya penderaan mental ini berlaku ke atas kanak-kanak, sama ada secara berterusan ataupun yang jarang berlaku. Silakan, Doktor.
Terima kasih saudari pengerusi. Beginilah saudari pengerusi dan penonton. Secara umumnya, otak manusia akan melalui tahap perkembangan luar biasa ketika masih bayi sehingga kanak-kanak. Kejadian yang sama dan berulang terjadi sebenarnya boleh mendatangkan kesan terhadap diri kanak-kanak dan menyebabkan otak tidak aktif. Bukan itu saja, anak-anak yang terlibat dalam penderaan ini turut mengalami gangguan terhadap masalah kesihatan bagi jangka masa yang panjang, seperti sukar untuk mendengar dan menumpukan perhatian. Berlaku ketidakseimbangan kemahiran emosi, kognitif dan sosial. Mudah diserang penyakit jantung dan darah tinggi dan obesiti. Terlibat dengan dadah dan alkohol dan yang terakhir pendedahan kepada gejala tidak sihat. Selain itu, anak kecil menderita akibat sering dikasari atau didera, cenderung untuk memiliki tahap keyakinan diri yang kurang dan tidak percaya kepada sesiapa sahaja di sekeliling mereka. Hal ini mungkin sukar untuk meluah perasaan sebenar sehingga mengganggu fikiran dan memberi tekanan emosi. Semakin lama tempoh penderaan ini berlaku, semakin kurang kesan terhadap perkembangan kanak-kanak. Dalam setengah kes penderaan ini berterusan sehingga anak memasuki alam remaja dan menyebabkan kemurungan yang agak teruk. Antara kesannya adalah seperti berani mencederakan diri, sukar tidur malam, suka menjauhkan diri daripada orang lain, tabiat pemakanan tidak teratur, sukar memberikan perhatian dan sering rasa gelisah dan murung. Itu saja pendapat saya, saudari pengerusi. Terima kasih doktor atas penerangan yang diberikan sebentar tadi. Jadi, jika kita mendapati kesan-kesan yang diterangkan oleh doktor tadi, segeralah mengambil tindakan. Tidak kiralah jiran, anak kita sendiri, anak saudara dan sebagainya. Jadi mari kita teruskan dengan cadangan bagi membendung masalah ini dari terus berlaku ke atas kanak-kanak yang tidak berdosa. Boleh Puan dan Hakimah bincangkan cadangan bagi mengatasi masalah ini? Silakan Puan. Terima kasih saudari pengerusi. Mari kita bincangkan cadangan yang boleh diambil bagi mengatasi masalah ini. Antara cadangan untuk menghindari jenayah penderaan kanak-kanak secara mental atau emosi ialah kita perlulah mengutamakan agenda kasih sayang dalam keluarga. Hal ini demikian bermaksud sifat kasih sayang perlu jadikan sebagai kunci dan juga matlamat untuk membina sebuah keluarga yang aman dan harmoni. Selain itu, ibu bapa perlulah mencurahkan kasih sayang bagi menatang minat yang penuh kepada anak-anak secara sama rata di antara satu sama lain. Salah satu Hakama Arab pernah mengatakan bahawa anak-anak yang kehilangan kasih sayang daripada ibu bapa yang sibuk adalah yatim. Hal ini demikian kerana kasih sayang dapat menghalang seseorang itu daripada menyakiti ahli keluarganya lain, sama ada kesakitan berupa fizikal, mental atau emosi. Oleh itu, seseorang itu dapat melahirkan sebuah keluarga yang bahagia, mawaddah dan sakinah. Seterusnya ialah kesedaran dalam kalangan anggota keluarga sendiri. Apabila terbinanya sebuah kesedaran yang tinggi dalam kalangan anggota keluarga, mereka akan memikul sebuah amanah itu dengan lebih baik dan serta lebih menghargainya. Sebagai contoh, kesedaran ibu dan bapa untuk menjaga anak-anak kecil. Hal ini demikian dengan menjadikan kehadiran seorang bayi sebagai penambah kasih sayang dan juga sebagai pengerat tali persaudaraan dalam institusi kekeluargaan. Setelah itu, ianya menjadikan setiap anggota dalam keluarga tersebut bertanggungjawab akan tanggungjawab masing-masing. Oleh itu, setiap ahli keluarga faham bahawa menjaga anak kecil merupakan satu amanah yang besar. Akhir sekali, kemahiran ilmu agama dan pendidikan moral juga diperlukan bagi setiap individu. Setiap individu wajarlah untuk menghayati ilmu agama dan juga pendidikan moral yang sempurna supaya mereka dapat mengawal sifat yang keji dalam diri mereka seperti mengawal nafsu batin. Maka kesedaran yang tinggi terhadap tanggungjawab dalam agama dan juga ketuhanan boleh mengawal seseorang itu daripada bersifat di luar kawalan. Hal ini kerana agama merupakan satu senjata yang paling ampuh dan tanpa agama, kehidupan seseorang akan terumbang-ambing ibarat kapal tanpa nakhoda. Serta penghayatan moral membolehkan seseorang itu juga menghayati unsur-unsur nilai kemanusiaan dan juga nilai sejagat.
Terima kasih Puan Nur Hakimah. Jadi dengan cadangan yang dibincangkan boleh kita guna sebagai cara untuk membendung masalah penderaan ini dari terus berlaku. Kita teruskan dengan panel cilik kita untuk simpulkan kes forum kita pada kali ini. Silakan Saudari Isma Husna. Terima kasih saudari pengurusi. Di sini kita dapat simpulkan bahawa penderaan kanak-kanak merupakan perbuatan yang keji yang dilarang oleh undang-undang dan juga agama. Hal ini kerana perbuatan sebegitu seolah-olah bertujuan untuk menjahanamkan aset penting negara pada masa akan datang dan memusnahkan keturunan kita sendiri. Ingatlah, anak-anak merupakan amanah Allah yang suci untuk kita jaga dan dilindungi. Oleh itu, menjadi tanggungjawab kita untuk membantu menjadi seorang yang baik atau sebaliknya. Jika mereka selalu diperlakukan dengan tindakan negatif, tidak mustahil mereka akan menjadi ganas apabila meningkat dewasa. Jadi, sayangilah anak-anak dan jauhilah kes penderaan kanak-kanak kerana ia tidak menguntungkan banyak pihak. Malah, dengan perbuatan itu boleh dikenakan tindakan hukuman dan juga dosa yang akan kita dapat di akhirat nanti. Sekian, terima kasih. Terima kasih Saudari Isma Husna. Begitu hebat sekali wacana yang dilontarkan oleh semua panel kita sebentar tadi. Banyak input-input yang berguna yang dilontarkan oleh semua panel-panel kita. Semoga input-input ini boleh dijadikan panduan dan teladan oleh ibu bapa di luar sana. Sayangilah anak-anak anda kerana mereka adalah permata yang tidak ternilai dan tiada galang gantinya lagi. Sekian sahaja untuk hari ini. Terkasar bahasa tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Yang Maha Pencipta dan yang kurang elok itu datangnya daripada kekilafan diri kami sendiri. Saya akhiri forum kita pada pagi ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita berjumpa lagi. Bye-bye.